Assalamualaikum dan hai semua. Selamat kembali kepada MIF Channel. Sekejap, nak set tempat. Okay. So, hari ni kita nak buat review ringkas sebab aku dah pakai satu gadget ni daripada sub brand Oppo. Dululah sub brand Oppo, sekarang dah jenama sendiri, iaitu Realme C3. Nampak ni? 3 kamera, ada fingerprint dan ada panel cahaya sinaran yang macam matahari tu kan. Nampak? Cantik kan? So korang nampak kat sini? Dia berkilat-kilat macam tu. Aku rasa korang nampak kot. So bagi aku ni review ringkas. Ni review ringkas untuk telefon ni. Realme C3, 3GB RAM, 32GB ROM. Bagi aku telefon ni baguslah dengan harga dia sekitar RM499. Untuk varian 3GB RAM dan 32GB ROM. Untuk spesifikasi ataupun untuk spesifikasi 4GB RAM dan juga 64GB ROM, ianya hanya terdapat di negara India. Tak silap harga dia kalau convert lebih kurang 599. Tak silap lah. But 599 tu kita boleh dapat telefon yang lebih elok kot dengan 4GB RAM dan juga 64GB ROM, iaitu Realme 5i. Korang rasa kan Realme 5i yang baru ni kan? Dan tak adalah baru sangat Realme 5i tu. Sebenarnya kalau ikutkan sekarang ni dah Realme 6 kan, dan besar kemungkinan dia akan keluar Realme 6i dan juga Realme 6s. So tapi harga Realme 6i dan Realme 6s tu mungkin dah agak berjauhan lah dengan harga yang kita dengan harga lingkungan ni kan. Sangat jauh lah sebab dia pakai chipset yang lebih power, iaitu Helio G80. Ni Helio G70. So Helio G70 ni sesuai lah untuk telefon pintar kategori kelas permulaan. So okey lah. Dengan harga RM399, 3GB RAM, 32GB ROM, Helio G70, chipset gaming, and then bateri sebesar 5000 mAh, tetapi pakai micro USB. So buat masa sekarang ni tahun 2020 masih relevan ke micro USB? Bagi aku bagi aku ia adalah satu benda yang sebenarnya pengeluar telefon pintar perlu ubahkan ianya supaya menjadi satu telefon pintar yang mempunyai pengecasan melalui Type-C. Tapi nak buat apa kan, harga RM499, kita nak agak apa kan, takkan nak pakai Type-C. Tapi sebenarnya ada je telefon pintar yang dah pakai Type-C harga lingkungan tu, iaitu Redmi 8, Redmi 8 dan juga besar kemungkinan akan datang akan keluar Redmi 9. So Redmi 8 dah pakai Type-C, 18W, 5000 mAh, sama besar dia punya bateri. Tapi chipset je kurang, iaitu Snapdragon 439. So Snapdragon 439 ni agak ketinggalan lah berbanding dengan Helio G70 ni. Jadi kat situlah dia kurang sikit. So korang yang kepada fokus pada gaming, korang fokus kepada performance, okey lah untuk telefon ni. But untuk kamera bagi aku ianya tidaklah sesuai. Sebab contoh macam video ni. Okey, sekarang ni aku telah merakam menggunakan kamera Realme C3. Nampak? Kamera ni, ini adalah 1 kali zoom. Ni biasalah, tak ada zoom lakinya. Nampak? And then kat sini 2 kali zoom. Dia kamera ni tak ada EIS-K. And then ni 4 kali zoom. Nampak ni besin pula dah. Baldi tangki tu. And then ni 2 kali zoom. And then ini 1 kali zoom. So bagi aku kamera dia ni agak okey. Cuba kita test yang macro shot sikit, macro video. Nampak ni. Okay, 2 kali zoom, 4 kali zoom. So macam mana untuk pendapat korang dengan kamera ni? Bagi aku ia agak biasa-biasa je. Dia lah telefon pintar RM499, kita tak perlu nak bajet apa-apa yang besar kot. So gambar langit agaknya nampak sikit lah sebab kat sini cuaca pun tak cantik. So bagi aku okey lah kamera harga RM499.
Ada kamera bagi aku cantik lah warna dia. So cantik. Sekejap. Yes, ini 4 kali zoom. 2 kali zoom. Mana 2 kali zoom? Okay, next 1 kali zoom. Dah, cantik. Okay, so ini adalah kamera hadapan Realme C3. Okay lah, dengan harga RM499 kan. So, aku ada sisipkan beberapa gambar yang diambil oleh Realme C3. Antaranya kamera biasa iaitu 13 megapiksel, and then kamera macro shot, and then kamera portrait yang ada gambar betul baldi tu, bukan baldi, macam botol. Kat situ ada portrait punya, and then ada yang biasa punya. So korang boleh tengok perbezaan antara portrait dengan tu. So kamera kat sini, kamera depan ini mempunyai sensor sebesar 8 megapiksel ataupun 5 megapiksel tak silap. Oh, so nampaknya kat sini kena gelap. So aku kena setting, tinggal tap and then naik ke atas sikit bagi dia kasih cerah. Tapi memang langit tu tak cantik mana dia. So bagi aku, untuk kamera untuk macam vlogger untuk yang baru-baru lagi kan, so bagi aku cantik lah. Nampak? Kalau bila kat sini, bila kita terlalu setting kepada brightness yang tinggi, ia nampak putih kat belakang tu, dah macam kita ni masuk dalam alam gaming. So bila kita rendahkan sikit, and then kat sini cantik dah belakang ni, but muka kita pula yang gelap. So nampak? Nampak? Yes, nampak? Okay, so ni itulah, takat tu je lah kot untuk kamera bahagian hadapan. Video dia, kejap lagi aku setting untuk gambar portrait pula, untuk muka depan ni. Okay, so ini adalah untuk gambar kamera belakang, iaitu sensor 13 megapiksel, kamera biasa. Okay, next, terusnya ini adalah gambar portrait daripada Realme C3. Bagi aku sangat cantik kamera portrait dia untuk kamera belakang. And then ini adalah untuk kamera macro shot. Ni aku ambil macro shot, tak jauh mana pun, ni dekat je ni. And then ini adalah kamera yang menggunakan chroma boost. Dan ini adalah untuk kamera yang tidak menggunakan chroma boost. So korang kat sini korang boleh nampak lah warna dia tu. And then ni adalah time lapse untuk Realme C3. And then ini adalah untuk kamera portrait bahagian depan, tiada low light. Okay, ni adalah kamera portrait bahagian depan, ada lampu. Okay, ni kamera bahagian hadapan portrait, ada lampu. Okay, so untuk daripada sistem, dari segi sistem security, so ini adalah untuk fingerprint. Korang tengok sini, okay. Finger 1, add a fingerprint, and then jap, aku tutup flash. Mana flash? Aduh. Okay. Okay, aku dah tutup flash, and then okay. Tak, sebab aku baru buat tadi kan, you move your finger to faster. Tak apa-apa dulu. Okay. So kat sini, okay, so tak jari je, tak jari kat belakang ni. Tap. Letak lagi. Letaklah seberapa banyak korang nak. Okay, dah siap. So dia kata adjust the holding position, continue, and then letaklah macam mana jari kau tu. Oh, lamanya. Tapi okey lah, daripada iPhone. iPhone aku berapa kali dah tak boleh nak tu fingerprint. Okay, so dah siap untuk fingerprint tu. Untuk fingerprint lah. Next kita pergi ke face unlock. Face unlock 18. Buat password mana tunjuk 18. Nama aku sebut. Okay, so kita delete dulu face kita. Okay, next kita add face. Kau boleh nampak tak ni? Okay, add face. Password dah pula. Sekejap. Mana ni? Okay. Semua telefon ada password je, tak silap. Okay, so aku tinggal letak muka je. Dan dia dah detect. Power gila guys, kejap gila. So aku nak test daripada single fingerprint dan juga sistem face unlock dia. So bagi kau, sekejap. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ni fingerprint. Aku tak telefon tu elok. So sekali lagi So ni fingerprint. 1. Wah, dia detect muka lah pula. Laju betul telefon ni. Okay, next. Kita buat sekali lagi fingerprint.
Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dapat detect. Okay. So, untuk face unlock. Sekali lagi. Buka telefon baru guys, sudah boleh detect. So, kita nak test pula kat muka orang lain. Ni boleh detect tak? Muka orang lain. Muka siapa aku nak test? Aduh. Kejap. Aku ada gambar sini. Yes, aku ada gambar sini. Aku rasa dia boleh detect kot. Kalau dia boleh detect memang parah lah ni. Ni bukan telefon dah ni orang panggil. So, tak boleh guys. Dia tak nak detect. So, memang legit ada punya face unlock tu. Yelah sebab macam aku hari tu kan, aku pernah lah pakai sekali telefon, apa jenama apa jenama Mivo. Mivo ni aku start famous pun sebab dia nama dia underrated, betul-betul tak berfungsi macam telefon pintar yang sebaik-baiknya kan. Memang dikata dia ada fingerprint in display. So memang tak logik yang fingerprint in display ni tu, memang jari semua boleh letak. But face unlock ni memang laju gila sebab aku baru buka telefon ni tengok dah masuk dah menu. Aku pakai fingerprint, dah buka dah. Baru tekan. Okay lah tu. Laju lah tu. Kalau macam lawan dengan telefon ayah aku, Huawei Nova 2i, kalau dari segi fingerprint, aku rasa Realme C3 ni lagi laju. Tapi kalau face unlock, betul-betul dia lagi laju. Macam ni kan. Tu buka. Kalau Huawei Nova 2i ayah aku tu, dia macam kena wait for little bit seconds. Maksudnya dalam 1 hingga 2 saat untuk bagi dia detect betul. Sebab kalau macam low light pun, okay, kita test low light pula. Test low light, okay. Dapat detect tak? Dapat guys. Ada tak lampu ni? Mana ada cahaya sini? Nampak? Fingerprint memang dah boleh. Fingerprint semua benda boleh. Semua dalam keadaan boleh. Kecuali dalam bentuk basah kan. Tak boleh kan. Tak digalakkan bukan. Tak boleh. Tak digalakkan. Sebab takut rosak nanti fingerprint ni. So, aku suka. Sekejap. Aku kat lampu. Okay. Aku kat lampu semula. So, bagi aku suka lah dengan fingerprint dia. Aku suka dengan face unlock dia. Aku suka dengan chipset Helio G70 dia. And then aku suka camera portrait dia. Bagi aku cantik tau. Kalau macam korang beli sendiri Realme C3 ni, and then korang tengok betul-betul kamera dia, memang cantik gila weh. Dia punya detail dia tu lain macam Dia punya detail dia tu macam, kalau muka tu kan, nampak portrait dia tu betul-betul cantik. Dia punya crop dia tu, portrait dia tu betul-betul cantik. Tapi untuk kamera muka ni, bila dia detect muka, bila aku zoom, sabarlah, I'm redor. But untuk kamera dia, bila aku ni kan aku rakam guna iPhone SE 2016. Bila aku hantar daripada gambar ni, gambar Realme C3 ni ke hantar ke iPhone melalui WhatsApp lah, sebab aku malas nak guna Bluetooth ke, aku malas nak guna Telegram ke. So aku guna WhatsApp. Memang gambar tu dia crop tu, dia compress betul-betul habis lah. Betul-betul tak nampak cantik tu. Tapi still ada dia punya tu, dia punya kecantikan tu still ada. Bagi aku suka. So dengan tata harga RM499, bagi aku ia terbaik. So, itu saja untuk video aku kali ini. So, korang teruskan subscribe dan like video ni, okay? Assalamualaikum dan bye-bye semua.